with you. You're not afraid of the dark, are you? Korang hari ni Kamar ada cerita seram. Ya Allah, intro dulu. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Kenapa saya nampak sangat bertenaga hari ini? Sebab saya sedang menjalani cuti pertengahan semester. Seminggu je guys. Anyway, hari ni kita kembali lagi di segmen creepy di mana kita akan mendengar kisah seram yang dikongsi oleh salah seorang subscriber Kamar. Tapi kali ni guys, seram dia lain macam. Sumpah kamu kata kisah ni akan memberikan korang sedikit sebanyak pengajaran juga, tapi akan menakutkan korang juga. Dan pemilik kisah seram pada hari ni kita bagi nama dia Aman dan dia berasal daripada Brunei. Dan pengalaman seram yang akan dikongsikan ini mungkin akan membongkarkan sedikit tentang bagaimana seekor jin boleh mendampingi manusia secara sedar ataupun tidak. Dan bagi Aman, ini antara pengalaman yang menyeramkan bagi dia sebab dia melibatkan alam nyata dengan alam mimpi. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Jadi kisah ni berlaku pada tahun ni guys, 2021. Tapi masa bulan Syawal hari tu, time raya hari tu. So macam biasalah bila nak dekat hari raya tu kan, selalunya orang-orang Melayu ni akan raikan hari raya dengan menziarah rumah saudara mara. Jadi malam raya tu memang best lah kita saudara mara semua kemas-kemas sama-sama, buat kuih raya, buat ketupat, rendang, macam-macam lah. So pada malam raya tu, which is malam Isnin, saudara belah ayah Aman ni bagi tahu ayah Aman kata, esok kita orang nak datang raya rumah kau tau. So dah tahu siapa yang akan datang raya rumah kita, keluarga Aman ni pun bertungkus lumus lah malam tu buat persiapan untuk raya kan. Masak, bersihkan rumah, hias rumah. So persediaan tu memang makan masa lama sampaikan diorang sangat-sangat letih dan tidur pukul 3 pagi. So menjelanglah hari raya esoknya, suasana sangat-sangat meriah dengan saudara mara yang datang ke rumah. Tapi guys, kegembiraan tu kurang dirasai oleh Aman. Wah ya aku. Sebab Aman sepanjang pagi sampai petang tu kan, dia rasa badan dia berat sangat. Tapi dekat sebelah kanan sahaja, dia dah mula rasa tak sedar hati dah. Sebenarnya Aman ni memang banyak pengalaman seram dia tau. Antara dia kisah seram dekat asrama Brunei tu. Tu pun dia jugalah orang yang sama lah ni. Cuma yang kes ni baru-baru lagi berlaku. Dan sepanjang hari tu juga dia rasa macam ada benda yang mencucuk-cucuk dahi dia. Tapi dia fikir macam ini efek tidur lambat lah kot ni. Penat sangat kot malam tadi bersih-bersihkan rumah. Tak cukup tidur kot. So hari pun dah berlalu. Semua saudara mara semua dah pulang ke rumah masing-masing. Lepas tu dalam rumah Aman tu pun solatlah maghrib, solat isyak. Dah selesai solat isyak, dia tengok jam dah pukul 9 malam. Disebabkan dia terlalu letih dan tak cukup tidur semalam, dia pun tidur awal pukul 9 malam guys. So dia pun masuk bilik dia, baring dekat atas katil, ambil phone and scroll TikTok. Benda ni common lah, kamu rasa ramai yang macam tu kan. Dia punya rutin sebelum tidur tu mesti tengok TikTok dulu. Tiba-tiba tengah main phone, scroll-scroll tu, dia terdengar ada suara orang buat macam ni. Dekat mana? Dekat dalam almari. Seram kan? Dan almari tu dekat depan katil dia. Dia dengar suara tu betul-betul dalam almari tu. Time tu memang Aman terberhenti terus main phone. Dia berdiam kejap, lepas tu dia fikir, tu mungkin suara abang dia kot kan. Dia rasa macam tu mungkin suara abang kot. Sebab bilik abang dia dekat sebelah bilik dia je. Daripada tu dia pun sambunglah scroll, tengok TikTok dekat handphone dia tu kan. Tiba-tiba suara tu makin kuat. Dia berdehem sekali lagi, tapi kali ni lagi kuat daripada sebelum. Dan suara tu dari arah yang sama.
Tapi disebabkan malam tu memang Aman rasa sangat-sangat letih, sangat-sangat ngantuk, dia malas nak layan benda-benda tu tau. So dia cuba je fikir positif, main phone, lepas dah tengok TikTok, tengok Instagram. Agak-agak dah setengah jam kot dia habiskan masa dia dekat handphone tu. Akhirnya dia tertidur. Dekat hujung-hujung dia nak tidur tu, tiba-tiba dia rasa dekat hujung katil dia tu macam ada orang tengah naik katil. Padahal yang tidur dekat dalam bilik dia tu memang dia seorang je. Dia tak adalah kongsi bilik dengan adik-beradik yang lain. Tapi dia cuba positif dan dia malas nak layan semua tu. Akhirnya dia tertidur sendiri. Memang tidur mati malam tu. Tapi benda tu tak kacau sampai situ je. Sampai kan Aman ni dah tidur mati pun, benda tu ganggu dalam mimpi. Di mana malam tu Aman mimpi benda yang sangat-sangat pelik yang dia tak pernah mimpi macam tu sebelum ni. Dalam mimpi tu dia ada dekat satu tempat yang sangat-sangat luas, 10 kali ganda daripada bilik dia luas tu, dan sangat-sangat gelap guys, gelap gelita. Dalam mimpi tu dia berdiri dekat tengah-tengah tempat tu sambil ada satu cahaya yang suluh, tapi sama-sama dia tak tahu cahaya tu datang daripada mana. Tiba-tiba dia terdengar satu suara seorang lelaki tua. Suara tu garau, berbunyi yang panjang. Dia punya tu sangat panjang. Lepas tu waktu dia tengah dengar lagi suara kan panjang kan, ada lagi suara yang kedua maksudnya dia berlayer tau. Lepas tu ada lagi yang ketiga maksudnya ada 3 orang time tu. Ada 3 orang dekat situ. Lepas tu ketiga-tiga suara tu makin besar, seolah-olah macam dia makin menghampiri si Aman ni. Tapi disebabkan tempat tu sangat gelap, jadi dia tak nampak siapa-siapa pun. Hanya ada diri dia je dekat situ. Dalam mimpi tu dia dah start rasa takut tau. Time tu dia dah menjerit, cuba untuk minta pertolongan. Tolong. Dan dia cuba untuk melarikan diri juga daripada situ. Tapi macam biasa guys, bila kita dalam mimpi, kita rasa macam kita kena kunci. Korang pernah tak mimpi yang macam korang bercakap, tapi in reality, orang nampak korang macam macam tu kan. Sebab dalam mimpi tu susah gila untuk kita keluarkan suara. Itulah yang dialami Aman waktu tu. Makin lama suara tu makin besar, makin dekat dengan dia. Tiba-tiba hilang terus suara tu. Suara tu hilang serentak dan tempat tu kembali sunyi macam first dia ada dekat situ. Selang beberapa saat tu, tiba-tiba muncul 3 orang yang pakai jubah warna putih, tapi sama-sama dia macam asap tau, berdiri dekat depan Aman. Perasaan Aman waktu mimpi ni dia rasa sangat takut. Tapi disebabkan dalam mimpi tu dia rasa macam dia dikunci, jadi dia tak dapat nak buat apa-apa. Jadi dalam mimpi tu dia hanya mampu untuk berdiri, terkaku, diam, tengok je 3 orang yang pakai jubah putih tu. And Aman ni cuba explain apa yang dia nampak dalam mimpi dia tu. 3 orang yang pakai jubah putih tu ketinggian diorang sama, rambut diorang putih, jubah diorang pun putih, tapi putih tu yang putih silau tau. Macam bersinar lah. Memang kalau kita tengok tu macam silau macam tu. Orang yang berdiri dekat belah kanan dengan kiri dia tak nampak, macam muka dia tu memang tak nampak sama-sama. Tapi orang yang berada dekat tengah-tengah tu, kulit dia berkedut, misai putih, janggut pun putih. Dia dalam lingkungan umur 50-an ke atas. Tapi mata dengan batang hidung dia memang tak kelihatan. Memang Aman tak nampak dengan jelas. Tiba-tiba lelaki yang dekat tengah-tengah tu, dia bercakap. Dia kenalkan diri dia dekat Aman. Dia kata, "Nama saya Sari." Suara tu sangat perlahan dan macam dengar suara-suara orang tua lah. Orang kiri dengan kanan tu memang diam je tak cakap apa-apa. Kepala diorang macam pandang bawah je. Sebab tu Aman tak nampak. Tapi dia cuma ingat tu je. Aman cuma ingat dia kata nama dia Sari. Dan sampai sekarang Aman tak ingat apa yang orang tu cuba nak cakap dekat dia. Dia ada cakap tapi dia tak ingat. Bila dia bangun tu, dia bangun daripada mimpi, dia tak ingat apa benda yang orang tu cakap. Selepas beberapa minit, orang yang dia kata nama dia Sari tu bercakap, tiba-tiba Aman rasa dia dah ada dekat alam nyata. Dia rasa sakit sangat badan dia, start daripada hujung kaki dia. Dia rasa sakit daripada hujung kaki sampai naik dekat atas badan dia. Padahal waktu tu dia dalam keadaan tidur, tapi rasa sakit tu sangat-sangat real. Lepas tu dia buka mata, dia dapat tengok keadaan sekeliling dia, tapi badan dia dikunci. Macam perasaan kita kena himpap lah. Macam bila kita kena himpap kan, kita rasa real kan. Memang real pun, cuma badan kita tak dapat nak bergerak. Nak menjerit pun tak boleh. Selang beberapa minit lepas tu, dia dah boleh gerak tau.
And start daripada tu, dia sangat-sangat confused. Aman sangat-sangat confused. Ini nyata ke mimpi? Aku selalu kat alam nyata ke mimpi? Tadi orang tadi tu mimpi ke betul? Sebab rasa sangat-sangat real tau. Dan kesakitan yang dia rasa kat dalam badan tu masih terasa sikit. So keesokan harinya, pada hari Rabu, dia bangun pagi, dia teruskan pagi dia dengan keadaan yang sangat-sangat confused, sangat-sangat membingungkan. Dia masih berfikir, kenapa aku mimpi malam tadi? Mimpi malam tadi ada maksud ke? Dia tu duduk tau dekat tepi katil. Time ni dia dah macam berniat lah nak ceritakan benda ni dekat mak ayah dia. Tapi disebabkan dia rasa mimpi je. Mimpi. So dia tak jadi nak cerita dekat mak ayah dia. So hari tu berjalan seperti biasa, tak ada apa-apa yang berlaku. Sampailah malam menjelma, dah pukul 9 malam, tiba-tiba Aman demam. Again, badan belah kanan ni dia rasa sangat-sangat berat dan kawasan dahi dia ni rasa macam bergerak-gerak dari dalam tau. Disebabkan itu dia pelik lah, kenapa sakit yang sama? Waktu dia tak tahan sangat, dia pergi dekat mak ayah dia. Waktu tu mak ayah dia tengah tengok TV tau. Dia pergi and then dia ceritakan semua benda tu. Ayah dia dengar je, ayah dia terus kata benda ni ada kaitan dengan makhluk halus. Kejap, Otoki nak masuk. Hero kita. Saya tengah buat video lah. Apa? So ayah Aman ni sebenarnya seorang ustaz, memang belajar bab-bab agama dan memang belajar ilmu perubatan Islam. So ayah dia dengar je, ayah dia terus ambil cawan, isi air dan selawat, ayat kursi, Bismillah 5 dan beberapa surah lain. Lepas tu ayah dia tiup dan suruh Aman minum. Apa yang mengejutkan, lepas Aman minum air tu, ada beberapa tindak balas yang berlaku dalam badan dia tau. Kaki dia ni tiba-tiba menggeletar dan tangan dia ni menggenggam dengan sendirinya. Lepas tu ayah dia tengok ni, ayah dia dah macam ini ada sangkut paut dengan jin ni. Jadi ayah dia panggil imam dekat kampung tu, which is imam dekat kampung tu memang lagi mahir lah dalam perubatan Islam. So ayah dia call imam tu minta tolong tengokkan esok. Jadi imam tu akan datang esok lah. So malam tu Aman just pergi kat katil dia dan tidur. And again, malam tu dia mimpi sekali lagi 3 orang lelaki yang pakai jubah putih. Tapi keesokan harinya dia tak ingat langsung apa yang berlaku dalam mimpi tu. Dia cuma ingat 3 orang pakai jubah putih tu datang lagi. Tapi apa yang berlaku dalam mimpi tu dia tak ingat. Pada keesokan harinya guys, hari Khamis, hari tu berjalan macam biasa. Adalah beberapa saudara mara yang datang beraya dekat rumah Aman waktu ni. Sampai ke petang, tiba-tiba mak Aman ni sakit dan dimasukkan ke ICU tau. Sampailah menjelang petang, tiba-tiba ayah Aman ni bagi tahu Aman, imam yang nak tolong dia merawat tu tak jadi datang. Ditunda esok sebab mak imam tu sakit masuk ICU. Jadi pada masa yang sama Aman ni rasa kecewa lah kan, sebab dia nak sangat sembuh cepat gangguan yang dia alami ni. Tapi yalah, nak buat macam mana kan, dah mak imam tu sakit masuk ICU pula. So Aman waktu tu sabar je lah tunggu keesokan harinya lagi. So malam tu sakit tu datang lagi. Badan dia kat sebelah kanan berat, suhu dia panas, memang dia demam, dahi dia rasa bergerak-gerak daripada dalam. Dan pada malam tu, saudara belah mak Aman ni pula datang beraya. So Aman nak sapa lah kan diorang punya saudara tu, tapi sebabkan dia rasa sakit sangat-sangat malam tu, dia terus naik bilik dan berehat. So dalam 30 minit macam tu dia terbaring atas katil, tiba-tiba ada orang ketuk pintu dia. Lepas tu Aman macam malas lah, tengah rehat kan, malas nak buka pintu. Sama marah lah, jangan kacau, tengah rehat, tengah sakit ni. Macam intonasi dia marah lah. Lepas tu tiba-tiba suara abang dia, buka kejap. Lepas tu dia pun bangun lah, buka pintu. Tiba-tiba dekat depan dia tu adalah bapa saudara dia yang datang berkunjung tadi tu, belah saudara dia yang belah mak dia tu, dan juga abang dia. Lepas tu bapa saudara dia cakap,
pakcik dengar kamu kena ganggu. Pakcik naik ni nak merawat ni. Lepas tu Aman pun, rasa tak sedap badan ni. Dari hari tu lagi, tak sembuh-sembuh lagi. Ibu ada cerita apa-apa ke pasal gangguan tu? Aman tanya dekat pakcik dia. Atau pakcik cakap, tak, dia cuma bagi tahu kamu rasa tak sihat. So pakcik dia tu pun masuk dan mulakan sesi rawatan dekat Aman ni. Dia suruh Aman duduk atas katil and dia duduk atas kursi. Lepas tu dia start baca ayat kursi, selawat, surah. Time ni kan, Aman dapat rasa tapak tangan pakcik dia tu betul-betul dekat muka dia tau. Seolah-olah macam ada orang buat macam ni kat muka dia. Padahal pakcik dia dekat depan tu. Sepanjang rawatan tu dia rasa badan dia sangat-sangat tak selesa. And then dah selesai, pakcik dia bagi air, botol yang dia dah baca surah apa semua. And rangers juga kat dia. Selesai semua, Aman pun tanyalah pakcik dia kan, macam mana, ada apa sebenarnya? Lepas tu pakcik dia kata, ini sakit biasa je, tak ada apa-apa pun. Takkan macam tu je. Sebab dia sangat-sangat curious lah kan, apa yang berlaku kan. Kenapa dia mimpi macam tu, kenapa dia rasa sakit macam tu. Jadi dia macam, dia anggut je lah dekat pakcik dia. Sebab dia ingatkan pakcik dia boleh lah macam selesaikan masalah tu kan. Macam bagi tahu dia kenapa, sebab apa semua. Dan keesokan harinya, Aman terima berita yang menakutkan dari mak dia. Mak dia cakap, tadi makcik call, kata pakcik kena ganggu malam tadi lepas beraya rumah kita. So cerita dia, lepas balik beraya tu kan, lepas dah merawat Aman juga, diorang balik dalam 11:30 malam tau. And pakcik dia tu mimpi benda yang sama. Dia didatangi oleh 3 orang lelaki yang pakai jubah putih. Cerita dia tu sebiji macam apa yang dia mimpi, padahal Aman tak cerita pun pasal mimpi tu dekat pakcik dia. Dan yang paling menakutkan, salah seorang daripada 3 orang yang pakai jubah tu marah dekat pakcik dia. Jangan kau datang ke rumah ni lagi. Kalau kau datang, sakit kau. Jangan sesekali cuba masuk campur urusan kami. Kalau indah, cukup ilmu di dada. Meremang baik. Dan pagi tu pakcik dia demam dan sakit-sakit badan. So petang tu ayah Aman ni terus bawa Aman pergi merawat dekat kawan dia tau, which is kawan dia tu tinggal dekat bandar. So dah sampai nak proses merawat lah. Time tu dia kena selawat sama-sama dengan ustaz tu, baca ayat kursi, baca beberapa surah. Lepas tu tengah dia baca-baca, tiba-tiba ustaz tu pegang kepala Aman and then dia cakap, keluarlah kamu dari badan cucu Nabi Adam ini. Allahu Akbar. Lepas tu dia tarik tangan dia daripada kepala. Time tu Aman rasa dengan kepala-kepala dia sekali ikut tertarik. Aman ni memang sedar tau waktu ni. Lepas dia rasa macam diri dia tu tertarik, terus dia tak sedarkan diri. Aman ingatkan dia pengsan sebab dia memang totally tak sedarkan diri. Rupa-rupanya waktu dia tak sedarkan diri tu, ayah Aman kata waktu tu lah dia dirasuk. Dan dahsyatnya, waktu dia dirasuk tu, Aman perkenalkan diri dia dekat ustaz-ustaz yang ada kat situ, termasuk mak ayah dia. Dia kata nama dia Sari. So maksudnya yang merasuki badan dia tu adalah orang yang muncul dalam mimpi dia tu, yang kata nama dia Sari. And ayah Aman cerita juga kan, sewaktu dia kena rasuk tu, suara Aman macam suara orang tua. And ustaz yang merawat tu pun tanya jugalah ada berapa ekor jin dalam badan Aman ni. And then benda tu jawab 3. Dan jin Sari ni adalah ketua di antara 3 jin yang lain. Dia kata umur dia dah 300 tahun. And dia kata jin dalam badan Aman ni tak nak keluar sebab dia marah sangat dengan Aman. Dia langgar kami, dia sakiti kami. Lepas tu ustaz dengan perawat kat situ tak nak panjangkan benda ni, terus buka tingkap, terus baca ayat Ruqyah. Time ni lah ayah Aman kata Aman jadi sangat-sangat meronta. Dia menjerit dengan suara dia yang garau. And kaki dia tu terangkat-angkat macam nak terkeluar ke arah tingkap. Tak lama lepas tu dia pun tersedar. Lepas dia sedar tu dia rasa macam badan dia ringan tau. So dia macam rehat dulu dalam 30 minit macam tu. Lepas tu tiba-tiba perawat tu datang kat dia kan. Dia macam nasihat dekat Aman. Dia kata kamu mesti jaga solat, tambah amalan untuk tutup lubang-lubang tu. Ada lubang besar dekat belakang kamu, dan lubang tu adalah lubang gaib, tempat jin-jin masuk ke dalam badan. So bila ada jin yang dah boleh masuk dalam badan kita, lubang-lubang tu akan terbuka dan jin-jin yang lain akan mudah masuk juga tau. Bila jin masuk dalam badan kita,
dia akan ada yang nak menetap dalam badan kita dan akan meninggalkan penyakit juga. Sebab tu ustaz tu nasihatkan untuk dia solat, untuk dia tambah-tambah amalan zikir, baca Al-Quran, dekatkan diri dengan Allah lah, supaya jadi dinding kan, jadi penghalang untuk jin-jin tu masuk dalam badan. Lepas tu perawat tu suruhlah Aman ni cerita kan, macam apa yang dia ingat, apa yang berlaku kan. Lepas tu Aman cuba ingat sebaik mungkin. Tiba-tiba dia teringat satu benda ni. Ingat tak malam raya yang diorang tidur lambat sampai pukul 3 tu? Malam tu pukul 3 pagi tu, lepas dia dah kemas-kemas semua, dia pergi keluar ke belakang rumah tau. Dia nak bagi kucing makan lah, nak bagi kucing dia makan. Dia panggil miau miau miau, tapi kucing-kucing dia tak datang. So dia pun pergilah store dekat bahagian belakang rumah dia nak tengok kucing-kucing dia kan. Sekali tengok memang betul kucing dia ada kat dalam store, tapi disebabkan store tu sangat gelap, jadi Aman takut nak masuk. Lepas tu Aman pun letaklah macam pinggan tu ada makanan kucing, dia letak. Lepas tu dia panggil kucing dia datang kan. And dia datang kucing-kucing dia pun belai macam tu. Waktu dia belai tu, dia terperasan dekat sebelah pinggan dia ada 3 butir nasi. 3 butir nasi. Tapi 3 butir nasi tu dia berdiri tegak secara bertingkat. Aman macam pelik lah kan, asal nasi tu boleh tegak macam tu kan. Lepas tu Aman sentuh lah, macam nak jatuhkan nasi tu. Jadi nasi tu pun jatuh. Lepas tu Aman buang je macam tu. Lepas perawat dia dengar macam tu, perawat tu kata, patutlah diorang tu marah. Beras bertingkat tu merupakan tanda kehadiran diorang kat situ tau. Lepas tu malam tu dia baliklah macam biasa, tidur macam biasa. Dan kali ni dia tidur dengan adik dia. Dia masih takut lagi nak tidur seorang-seorang kan. So adik dia teman tidur sebelah dia. Dan malam tu korang, dia mimpi sekali lagi orang yang pakai jubah putih tu datang dekat dia. Tapi jauh tau. Dia jauh sangat. Orang tu cuba nak dekat dekat dia, tapi tak boleh. Macam ada sesuatu yang menghalang. Pada keesokan harinya, dia nak pergi ambil baju dalam almari dia kan. Dia terkejut gila. Dia memang dia terkejut gila sebab bila dia buka almari dia tu ada 3 butir beras. Tapi 3 butir beras tu tak adalah berdiri tegak macam hari tu dia nampak. And then dia tak sentuh langsung, dia terus maklumkan dekat perawat semalam tu. And then perawat tu suruh ambil dan perawat tu bakar. So lepas tu Alhamdulillah lah, dengan izin Allah juga dia dah sembuh, tak ada mimpi-mimpi pelik tu dah lagi. So hati-hatilah kalau korang nampak benda-benda yang pelik-pelik kat luar tu kan. Sebelum tu Kamal nak ucapkan juga terima kasih dekat korang yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi kisah-kisah seram yang korang alami untuk Kamal dan peminat Creepy. Oh ya, Aman ada cakap kat sini, mungkin kalau ada siapa yang nak mengenali siapa pemilik pengalaman ni kan, korang bolehlah pergi ke Instagram jintal19_ Kamu tak perasan yang dia bagi letak nama Instagram dia. So nama dia sebenarnya Luqman Hakim ya. Kamu ingatkan dia tak bagi letak nama dia. So nama dia bukan Aman tapi Luqman Hakim. So ya, korang boleh check it out. Maybe korang nak kenal ayah dia ke, korang nak tahu siapa perawat yang tolong dia kan, bolehlah pergi ke Instagram jintal19_. So thank you so much sebab sudi meluangkan ke Otoki dah menangis kat situ. Otoki, so thank you so much sudi meluangkan masa untuk berkongsi cerita seram dekat kita. And sampai sini sajalah video kita pada hari ini. Thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.